Sesiapa terutama waktu PRN ini bermain dengan 3R. Janji saya ialah kamu akan dikenakan tindakan yang paling keras. Ya. Cuma kita kena faham, kita kena sedar, sekiranya kita ambil tindakan yang dianggap ikut selera nafsu, ya, ikut kemahuan kita tanpa merujuk kepada undang-undang. Satu, kita ulangi fi'il puak-puak yang kita lawan selama ini, yang menindas kita, yang kejam kepada kita, yang zalim kepada penyokong-penyokong kita. Kita tak boleh ulang zaman-zaman tu. YB, dalam banyak-banyak menteri yang saya tengok, YB adalah YB yang paling banyak, menteri yang paling banyak menerima kritikan. Mungkin kerana karakter YB ni yang agak lembut ataupun sopan santun kan. Jadi saya bukan nak tanya soalan sangat. Saya cuma nak memberi pandangan lah. Kalau boleh YB kena keras sikit YB. Sekarang kita tengok sebenarnya PRN ni, memang teruklah diorang ni bermain ni mencipta naratif jahat. Okey, fitnah, bermain dengan isu agama dan sebagainya. Saya harap YB boleh bekerjasama dengan YB KDN, Menteri KDN, dan saya pun tengok Menteri KDN pun macam bukanlah takut, macam agak slow sikit nak mengambil tindakan kepada puak-puak ni. Jadi saya boleh komen, saya boleh jawab. Sebelum ni bila saya bersikap tegas, ya, contohnya saya pernah tegur berita harian, ya, secara direct, secara langsung. Kemudian ramai yang kritik bila saya tegur dengan keras. Sebelum tu saya pernah tegur Sinar Harian. Saya panggil dia punya ketua pengarang, saya panggil waktu kaji selidik. Saya tak pasti you all ingat tak kaji selidik yang kononnya buat sepenuh 100 hari kerajaan perpaduan mentadbir. Tapi rupa-rupanya kaji selidik itu metodologi ni rosak, ranap, ya, koyak, dan tak sampai 100 hari pun. Jadi ada penipuan dekat situlah. Bila saya tegur secara terbuka, ada pihak yang kata, menteri hilang kesabaran. Bila menteri bertindak secara beradab, ada pula kawan-kawan yang kata menteri lemah. Jadi ditelan mati mak, diluah mati bapa. Jadi saya boleh kata, contoh, Yang Berhormat Khalil Yahya, adun dari Perak yang terlalu banyak memfitnah, dia post, dia delete, dia post, dia minta maaf, ya. Akhirnya esok akan dipanggil oleh polis. Jadi kita tidak boleh melangkaui proses. Kalau kita melangkaui proses, itu cara Dr. Mahathir dulu. Sampai Datuk Seri Anwar kena tumbuk. You all nak saya buat macam tu? You all nak saya kejam, zalim macam tu? Arah polis untuk tumbuk orang, pukul orang, tangkap orang, humban masuk dalam penjara, ya, tahan tanpa siasatan. You all nak saya buat macam tu? Mak ayah saya tak didik saya jadi macam tu. Buat je buat, tak boleh. Ya, undang-undang tu ada. Dan kita tak boleh amalkan kezaliman yang pernah diperlakukan kepada kita. Sebagai seorang anggota keadilan yang juga percaya pada semangat reformasi, bererti beralih, ya, kepada yang lebih baik. Maksudnya, kita sebenarnya telah melepasi zaman kuku besi Dr. Mahathir dulu. Tapi tak bererti kita tak boleh tegas. Boleh tegas. Tapi bila puak-puak macam ni mengadu kata saya kejam, saya zalim, di Malaysia tidak ada kebebasan bersuara, ya. Jadi memang kita ambil, ataupun pihak berkuasa ambil tindakan. Tapi mungkin kawan-kawan tak lihat cara kita ambil tindakan. Ini satu teguran yang pernah diberikan dulu, tapi yang jelas sekarang kita lihat Bukit Aman mengambil tindakan yang sangat serius. Ya, bila ada tangkapan, bila ada penahanan, bila ada yang akan dipanggil untuk dirakam percakapan, saya percaya kenyataan media akan keluar dan
Orang ramai boleh lihat. Ya, jangan kata Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi lemah, lembab, tak buat kerja. Kami buat kerja. Kami buat kerja walaupun tak nampak di luar. Ya. Dan yang jelas kita tak buat kerja macam zaman Dr. Mahathir dulu. Kita tak nak ulang ya insiden-insiden yang berlaku dulu. Janji saya sesiapa terutama waktu PRN ini bermain dengan 3R. Janji saya ialah kamu akan dikenakan tindakan yang paling keras. Tindakan yang paling keras. Cuba bayangkan, Adun Perak tu, Khalil Yahya, punyalah takut sampai dia shut down dia punya Facebook page. Sebab ada orang dah siasat. Dia pernah kata admin dia yang post benda. Tapi bila dipanggil polis, terus kenapa tutup kan? Yes. Takut ke? jadi kita ambil tindakan. Jangan risau, ya. Cuma kita kena faham, kita kena sedar. Sekiranya kita ambil tindakan yang dianggap ikut selera nafsu, ya, ikut kemahuan kita tanpa merujuk kepada undang-undang. Satu, kita ulangi fi'il puak-puak yang kita lawan selama ini, yang menindas kita, yang kejam kepada kita, yang zalim kepada penyokong-penyokong kita. Kita tak boleh ulang zaman-zaman tu. Jadi kepada semua puak-puak pemfitnah, ya, saya lihat ni perkara yang saya sangat kesal lah. PN dan fitnah berpisah tiada. Ya, Yes. dan saya paling kesal PAS dan fitnah juga berpisah tiada. Ini sampaikan boleh seorang. Saya kadang-kadang tak pasti macam mana nak panggil dia syekh ke ustaz ke. Kalau dia mengadu domba, mengguna dalil, ya, mengguna hujah agama untuk menjadi tunggangan politik hanya untuk meraih sokongan dengan menakut-nakutkan. Di mana ajaran agama Islam dalam bab menamakan musuh politik kamu, saingan politik kamu sebagai musuh Allah? Siapa yang ajar? Apa yang kamu ajar? Ingat tak dulu waktu PRU ke-15 bagaimana puak-puak PAS dan PN kata kalau undi Pakatan Harapan anak pergi sekolah pakai skirt. Na'udzubillah, ya. Astagfirullah.